Selagi nyawa sampai dia lara. So mana kita katakan, sebab tu saya kata kita jangan sampai meletakkan sesuatu di atas Allah. Allah Maha Kuasa segala-galanya. Sebab tu bila saya kata, minggu lepas kan kita kata, kalau Allah, na'udzubillah kita katakan dia nak mungkir janji dia. Dan dia terangkan, inna Allah la yukhlifallahu wa'dah. Allah tak mungkir janjinya. Kemudian Allah nak buat. Apakah ada kuasa yang akan menahan dia buat gitu? Tak ada. Dia kita katakan dia atmos yang paling tinggi, yang paling atas. Bukan saya kata tempat tidak maksudnya yang paling mana kuasa. Lain kalau manusia kalau mungkin janji apa jadi? Ada benda-benda yang kena dilalui. Janji tak buat, apa hukum dia? Dia akan jadi munafik dan sebagainya. Kemudian dah janji, kemudian langgar janji atau dah bersumpah. Langgar sumpah, apa jadinya? Dia kena buat kafarah. Jadi manusia kalau buat benda ni ada dia punya hukuman. Kalau Allah yang buat, na'udzubillah dia kata, tidak ada sesuatu yang berani atau yang boleh mengutuk Allah SWT. Dia Maha segala-galanya. Kita bayangkan manusia tu kesian. Contohlah datang jumpa kita. Minta maaf lah, saya nak tahu ni, saya dah syirik pada Allah. Tanya apa kau buat? Oh, dia apa, sembah Allah, kemudian dia sembah patung. Kalau kita ikut definisinya, betul lah tu. Itu syirik namanya. Habis dah kata, oh minta maaf lah, Allah takkan ampunkan dosa kau. Biasalah, kau boleh buat macam itu. Tak boleh. Kita kena ingat, kita dalam baca apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia yang Maha Rahman Rahim. Dan dimulakan dengan kita punya Nas'aluka tadi kan, Asmaul Husna kan, Bismillah pun ada. Di Rahman Rahim tadi itu diletakkan dalam segala nama-nama sifat Allah tadi itu yang Maha Kuasa tadi itu. Dan sebagainya. Jadi kalau dia adil, dia ada Rahman Rahim tadi itu. Kalau dia kita kata apa? Al-Muntaqim. Kata yang dendam. Ada Rahman, ada Rahim tadi itu. Jadi dua sifat yang pertama tadi itu kita kalau faham betul-betul, kita akan insya-Allah lah kita tahulah Allah tu macam mana. Kita tidak akan rasa apa? Tak ada tahu. Tak ada ragu-ragu. Dan Allah bagi tahu. Sebab kita faham. Kita tak boleh kata, sudah syirik. Habislah kau. Buanlah. Apa nak kata gitu je. Habis kalau dia kata, habis macam mana saya tepuk? Dia baca bulan tu baca agama bulan dia faham. Aku jumpa hadis mengatakan Allah mengampunkan semua dosa mereka syirik. So, kita nak terangkan macam mana? Tahu explain. Supaya kita dapat berikan penjelasan mana dia tadi tu akan terima dengan open heart, maksud dia ada peluang lagi. Kalau kita kata lah, dia silang, tak boleh. Dah, habis. Macam mana dia kena faham lah. Saya kena bunuh. Kena jadi syirik khafi dan syirik jali lah. Kalau kita baca buku akidah. Jali tu yang terang-terang kita buat. Yang khafi ni yang takut. Yang kita buat saya sedar, yang kita tahu tak? Kita tahu. Kadang tak perasan. Orang lain tahu. Kalau orang ni, kalau tak sedar, lepas tu ada orang sedar dengan kita. Okey tak? Tak, kita sendiri orang marah. Kita sedar kadang-kadang. Kadang-kadang tak sedar. Tak sedar kan? Tapi orang beritahu. Orang beritahu tu siapa beritahu agak? Kawan ke? Ada sahabat. Siapa yang menyampaikan kawan tu pada kita? Allah. Itu tu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu dia yang menggerakkan hamba-hamba lain dari itu untuk beritahu pada hamba-hamba yang lain dari itu. Peringatan. Tiada tu udang tadi tu udang mirwabihim tak? Sebab ini kita Ihdinas Siratal Mustaqim. Tadi udang mirwabihim tadi. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkan betulan. Itu kita solat, kita solat. Okey? Jangan risau. Jangan paniklah. Tak, kadang-kadang ada kalanya kita manusia Ustaz. Bukan ada kala. Bukan maksud saya, ada kalanya kita punya perasaan yang lain. Kita memang manusia lupa kan. Sebab tu bila benda kita kata kita tak sengaja. Kita Kalau tu dah kira dah padam. Tak kisahlah. Kalau kita sengaja buat dari itu, kita sedar maka kembalilah. Dapatlah. Lepas dari membuat kesalahan Ustaz Apa Nabi kata setiap anak Adam tu salah. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam tu salah. Sebaik-baik yang salah ada itu at-tawwabun. Tawwabun sentiasa kembali maksudnya lah. Kembali berjalan.
Okey, Allah alam bisawab. Baik, soalan nombor 6. Wawasaina al-insana biwalidayhi hamal ummuhu. Baik, apakah tajuk yang sesuai bagi ayat ini? Banyak kita ada ni. Jadi kita nak tahu tajuknya, kena faham maknanya. Apa maksud ayat sini? Ayat 14 mengisahkan kesetaraan ibu mengandung. Okey. Kemudian ayat seterusnya, ini dah 15. Dia tajuk lain tak? So nak pilih tajuk mana tu ni? Dua ayat, dua lain apa? Lainan tajuk Ayat 14 aku nak. Wasaina tu ayat 13. Wa in jahadaka 15. Kemudian wa in jahadaka 15. Okey, so Pertama kali buka pula. Dan jangan akidah. okey, so tajuknya ialah ketaatan kepada orang tua. Okey. Boleh? Lagi dia tidak Apa dia? kalau kita orang tua kalau kita buat yang jahat jangan ikut. Orang ambil yang 15 Jadi ayat 14 macam mana? Itu berkenaan yang mengandung Ustaz. Okey, itu dah katalah. Dia kata pengorbanan ibu dan batasan taat kepada orang tua. Pengorbanan seorang ibu, pengorbanan ibu, mak, dan tahap ketaatan kepada kedua, atau batasan. Ini batasan ketaatan kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Tajuk ini, mana nak punya macam mana ni? Ini dah boleh Ustaz? Tak boleh? Cantik. Okey, kenapa saya kata pengorbanan ibu? Sebab apa mengesahkan tentang ibu tadi kan? Dalam proses, proses mengandung dari itu, dia mengandungkan anak dari itu. Wahnan ala wahni, mana wahnan ala wahni? Lemah dan lemah lagi. Lemah dan lemah lagi. Kopi soluhu dan perceraian dari itu Amain 2 tahun. Maka syukurlah kepada aku dan kedua orang tu. Kenapa? Sebab kau akan kembali kepada aku. Layan masih. Itu yang pertama. Wa in jahadaka. Lepas tu saya kata dua ibu apa sebab apa? Jahada tu lebih kepada dua orang. Wa in jahadaka. Kalau mereka berdua berusaha untuk syirik kepada aku yang kau tak tahu ma laysa laka bi ilmun fala tutiqu. Itu batasannya lah. Jangan tak pada mereka jangan ikut. Wasahibhuma di dunia ma'ruf. Tapi ikut dengan mereka ataupun sahibhuma bergaul. Interaksi dengan mereka kat dunia dengan cara baik. Ini bagi siapa je lah kak? Saya rasa bagi biasanya bagi apa convert lah, convert. Convert yang mana mak dan ayah tak masuk Islam. Okey, lepas tu dah convert, kemudian jumpa anak dia, suruh anak syirik. Ini kembali pada agama asal sebagainya, maka jangan taati. Okey, tetapi bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Sebab pertalian anak dan mak tu masih lagi ada. Walaupun si anak dah tukar agama, dia ikut suami dia ini, tapi dia punya pertalian tu tetap ada lagi. Itu cara lah. Kalau nak kata untuk semua boleh juga lah. Tiba-tiba mak mengamuk apa bapak mengamuk, tu kata syirik kepada Tuhan, maka jangan ikut. Jangan fala tuti'huma. Okey? Baik. Soalan tentang nombor 6 ayat? Umur
Korban. Ya. Maksud bukan Masuk dan terjemah. terangkan maksud ni. Maksud tadilah yang Maksud tadi lah, yang saya cakap tadi lah, tentang ibu mengandung, kemudian catatan ataupun tidak menteri orang tua, walaupun kita di asalnya apa, seluruh kat orang tua tapi bagi ini, jangan. Taat kepada kedua. Lepas tu Allah kata apa maksud sini Batasan. Wa idza hadaka ala an tusyrik bi ma laysa laka bi ilmun. Kita bagi itu dia. Ma laysa laka bi ilmun. Itu ma laysa laka tidak. yang tidak bagi engkau bihi dengan amaran permintaan arahan tadi itu ilmu. Maksudnya in the simple term kata apa? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Yang kau tak tahu maka jangan taat. Apa lagi kalau dah tahu? Maksudnya apa? Benda yang berkaitan dengan syirik. Awak tahu ke? Awak tak tahu ke? Awak jangan ikut. Jangan buat. Itu maksudnya. Lebih-lebih lagi kalau awak dah tahu. Oh, contohlah kalau kita kata, parent kata, okey anak pergi sembah berhala. Anak tentu. Okey tak okey? Boleh ke tak boleh? Kalau kata, ma laisa laka bi ilmun. Yang kau tak tahu, fala tuti'huma, jangan kau. Apa saja benda yang bersembah, berkaitan dengan sembah kepada selain daripada Allah, maka jangan kita turuti. Contoh kawan ajak kita pergi church Sunday katanya. Datanglah church aku tengok-tengok. Kita akhir ada tak? Pergi ziarah-ziarah church ada tak? Sekarang orang ada bawa ni. Topik pun orang bawa. Bawa pergi kan? Okey, kau pergi sana buat apa? Tengok je. Tengok je lah. Kawan tu ajak, kan pakalkan joystick. Taklah. Walaupun awak tak tahu, Jangan maka ikutlah. jangan ikut. Itu maksudnya. Tapi Apa lagi kalau awak tahu? yang dapur India tu kan kita orang ada satu D tu kita orang ada drawing tapi ada dapur tu ada kolom dia. Tak tahu apa nama itu acara sebenarnya dia orang. Dia kena beza antara semai dengan adat ni. Adat Adat lain, aku nak tahu nak mencari. Tanya. Saya ikut orang, ni kan sekali tak ada kelas tak lepas tak ada kelas jadi bulan Saya ikut orang pergi apa, lain dan boleh. Ikut pergi tundung chair. Tengok orang dia. Boleh tu, saya Budaya ingat. dia. Kadang tak boleh. Itu adat. Itu bezakan antara adat dan kepercayaan mereka. Indonesia apa, lain tu apa? Agama kan? Jadi mengalau ini. Kejayaan dia. Banyak budak Melayu tau tak? Ya, itu culture. Itu budaya. Itu budaya. Okey, culture. Macam kita orang Melayu masuk kita, pergi kompang azar, orang kahwin. Adakah ada Islam tadi tu? Tak ada, itu budaya, itu adat. Budayaan. Kita nak bezakan Jadi boleh. Jadi boleh. Culture lah. Belajar keagamaan. Yang joystick tu, itu keagamaan. Itu offering. Lain dan boleh. Dalam sama ayat lah itu je. Dari buat. Tapi kalau dibayar suruh menangis. Itu adat. Itu anggap sebagai profession lah kerja. Kerja lah. Jangan dibayar dipanggil orang-orang betul. Ikut ni aku bayar, kau nangis lah. Nangis lah lalak. Dia nak duit dapat gaji. Dapat gaji. Halal ke? Tapi Halal lah kerja. Saya kata beza antara keagamaan, adat. Kita pergi masuk church. Apabila kita keluar, apakah kita dah berubah agama? Kita tak orang Islam itu. Orang ikut orang mati. Kita ni lemah, sebaiknya kita jauhi. Itulah kita dikatakan, kalau kita ragu, kita lihat, pernah kecil jahat, pakcik-pakcik ikut drum Cina mati. Undang, main trompet semua. Boleh tu. Itu sebagai mata kejadian. Kalau dibandingkan dengan orang yang beratur di podi, pakcik-pakcik, mana saja lebih, saya katakan dia lah kejadian itu. Ustaz, kalau pergi temple Hindu tu, tengok kawan kahwin anak dia, boleh? Boleh lah. Boleh? Makanan tu boleh? Tak boleh? Awak yakin tak makanan tu vegetarian betul? Kata dia halal. Kalau dia order halal pun Dia kalau kata halal, then Sekarang orang Cina tak tahu apa tu halal. Sebab tu ada apa, no pork, no halal, jamin halal. Tapi diorang consider itu halal. tak boleh lah. dia ada yang boleh. Ya, banyak Pergi temple ni boleh tak? banyak orang Cina tak tahu. Boleh. Orang kahwin tu, tak ada apa-apa. Masuk temple. Boleh lah. Lepas tu mereka masuk ke masjid kita, boleh tak boleh? Boleh.
Cuma kadang-kadang batasannya terlebih lah. Kadang-kadang sampai di luar solat pun masuk juga. Tak boleh lah. Memang katanya tak boleh. Lepas tu Itu macam kita mencemarkan. bagikan apa? Masjid ni, kalau kita lihat pada buku apa, saya rasa buku apa, Subuh Salam. Subuh Salam buku. Dia terangkan apa tu masjid. Dia ada pendapat. Masjid tadi tu tempat yang mana tempat solat. Lepas tu masjid tadi tu buat apa ruang etikaf. So tak boleh masuk situ. Ada than that, macam kat depan tu, boleh lah tu. Okey, keliling boleh. Itu pendapat mengatakan masjid ini tempat sujud, ruang etikaf saja. Yang tidak boleh disembahi dilalui orang mereka yang Tak ada suci ke dalam. yang tak suci lah. Orang tak mandi hadasnya. Okay. Ada pula mengatakan, apa tu masjid? Dia kata masjid tu ni lah, gate ni. Sepanjang-panjang tu lah tu masjid. Itu pendapat kedua. Okay, ni masjid. Perkara masjid tu masuk masjid lah dari tu. Dan ada pula mengatakan, masjid dari tu yang mana Nabi beritahu, aku dijadikan aku dunia ni, apa dia? Masjidan wa tahuran. Masjid dan tempat yang suci. Maka bagi kita, saya nak semayang kat pasal tu. Saya cakap sejarah saya semayang. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Lepas tu dikatakan, diberikan. Tu yang benda-benda yang Nabi dapat, yang Nabi-Nabi lain tak dapat. Termasuklah bumi dari itu dijadikan tempat untuk sujud. Bumi dari itu. Cuma bedai dengan atas kubur ni. Ini ada tempat-tempat yang tak boleh lah. Sama bantal, tempat tu ya. Banyak lagu tu. Okay. Jadi, kalaulah orang tu masuk masjid dari itu, nak ambil pendapat mana? Adakah zuhur atau etikaf saja? Dan kita nak nampak orang-orang yang dari kampung masuk ada. Ada orang jaga. Sentuhan ada orang masuk. Puasa lah. Mana? Mana tak kita Susah nak larang pasal kau minister. Tapi tak ada orang jaga. Puasa lah. Topik aja. Habis next time untuk puasa, ni kita tak buat kalau... Jangan dia masuk Tak boleh tanya lah. Kalau lah kena tanya lah. Tak payah lah. Saya panggil Dia panggil Kita ikhlas panggil masuk. sebab apa, nak Itu international. Tapi kita ada dewan. Buat nak dewan. mengajar lah. Mengajar. Dah kena lah, Tony jangan jemput lah. Mr. apa, cucukan punya menteri dan sebagainya. Tapi dia ada orang Ada orang bagi sumbangan. Kalau dia orang dah tempat ayam ni kita tak suci. Ada orang sumbangan. Saya tak Beli sekali buka kiosk. Kita boleh masuk tempat dia orang. Tak boleh kalau kita tahu dah tak suci tempat orang-orang Hindu dia tak bagi. Dia tulis. Kita pun tulis. Yelah kalau untuk kan. Dia tak sempat. Yelah, dulu lah maksudnya. Okey, saya bukan nak cetus sekali urus ni. Nak politik Kita ni. bagi tahu habis saya. Masuk tidak tahu. Okey, dah alhamdulillah. Ustaz, saya nak tanya apa beza maksud dengan tafsir? Apa beza maksud atau tak ada beza? Sama. Makna dan terjemahan, maksud dan tafsiran. Tafsir tu maksudnya lah. Maksud tu tafsir. Ya. Kita dapat memahami apa dia punya yang dimasukkan di dalam itu. Kalau terjemah is makna terbayu. Maksud dan tafsir sama. Banyak lagi. Okey, ayat yang seterusnya ayat 16. Surah Luqman juga. Ya bunayya innaha in takum qala habatin min khardalin fatakun fi sahatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Ayat yang ke-16. Apakah pengajaran tu? Kita sudah pengajaran saja. Pengajaran masa kita baca, faham dan apa yang kita dapat dari situ. Apakah Ada sesuatu yang terlindung daripada Allah, pengetahuan Allah. Ini senang. Soalan ini senang, jawapan ini mudah lah. Apa yang kita baca, pengajarannya. Tapi mesti kenalah dengan ayat tadi. Buat baik. Sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah lah. Okey, one by one. Sila ni. Tuhan Maha mengetahui segala-galanya. Betul? Okey, boleh? Sila, cuba. Nak, ni. Cakap bang. Apa tu ada perkataan apa? Habbah, miskal. Kita jumpa kan miskal tadi kan? Dia nak surah lain kan? So apa dia? Tempat dia Keberat biji sawi tu. Buat baik, tiap-tiap amalan yang kita buat baik tu akan dapat balasan dia. Ustaz. Setiap yang kita buat ada balasan. Okey?
Sebab ada yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Tiada yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Okey, lagi? Dah, itu aja. Kecil mana pun Allah akan menghitung. Nah, pada macam mana, apa saja kita buat, akan dibuat. Apa saja, besar kecil dan sebagainya akan dibuat. Jahat, baik, buruk ke okey pun akan dapat balasannya. Kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui segala-galanya. Okey. Sebab apa ayat mengatakan apa? Kalau ada misbal habbah, khardalin, dan dia dari itu kecil ya. Dia diterangkan masa kecil tadi dan benda tadi dalam batu. Dalam batu. Ataupun samawat, ataupun benda kecil tu kan. Benda kecil dalam mata tak nampak. Apa lagi kat langit dan samawat tinggi dari itu, lagi tak nampak. Ataupun kat bumi. Ya'ti bi Allah akan datangkan dengan. Allah akan balas balik. Allah Maha Latifun, Maha lembut, dan Maha Kabir, Maha Alim, Maha Okey. Jadi kita tadi setiap amalan kita buat akan dapat balasannya. Kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui segala-galanya. Tiada benda yang tersembunyi daripada Allah. Okey. Baik. Seterusnya, sebutkan perkara-perkara dalam ayat ini dan kenapa? Okay. Mana dia punya perkataan? Kita belajar nahwu kan? Tahun 1 dulu ingat tak? Larangan. So kita larang dengan apa sini? Allah larang dengan huruf apa? La. Pertama, la tusai khadaka. Mana la tusai? Memalingkan muka. Okey, khadaka tu muka. Pipi. Pipi itu kepada semua. Okay. Pertama, jangan palingkan muka. Kedua, tamshi. Jangan berjalan atas bumi pada marahan. Cara sombong. Cara sombong ya. Jadi mahal-mahal tak boleh lagi lah. Cara sombong ya. Lagi. Wal dush. Suara. Itu masalah TV Korea lah pasal marahan. Jangan jalan sombong. Lagi. Menaikkan suara. Wal betul. Min sautika. Buruk-buruk suara. Mana sih wal betul sini? Lower down the voice. Turunkanlah suara kamu. Perlahankan. Perlahankan suara. Inilah mungkin yang guru-guru kan. Katanya mengajar suara pun tak dengar. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ini kena faham Sebab seburuk-buruknya suara siapa? Suara. Jadi kalau awak nak tahu macam mana ayat tadi tu, awak kena dengar suara terbaik. Mesti dengar. Kalau awak dengar, awak kena tahu, oh, betul lah. Allah kata dalam surah ini memang betul lah. Seburuk-buruk suara terbaik. Kat mana dia dengar? Zoo lah. Zoo tak ada zoo. Dengar original punya. Pergi kat kedai tu, awak cocok awak pukul dia, suara pekik. Kat mana dia? Awak akan dengar suara tadi tu. Ataupun kalau dia tu, dekat negara Arab banyak lah. Kat Mekah, macam kalau di Umrah ke bukan, yang raya dari tu, tu dah terlidik lah. Dia takkan tembus makan. Okey, atau pergi Mesir. Saya pernah dengar kat Mesir, memang teruk lah. Dia kat bawah, awak tingkat 8, awak boleh dengar lagi suara dia. Walaupun dalam keadaan yang penuh, kereta tengah pon sebagainya, tengah jam, kedai tengah jalan, boleh dengar daripada suara kedai tu. Nah, suara memang kuat dan nyaring. Dan memang memekakkan lah katanya. Okey, itulah. Sebab tu Allah kata, buruk-buruk suara, ialah suaranya kedai. Okey? Maksudnya di sini suara kuat yang memekakkan. Tak kan. Aku kata sekarang tak boleh angkat lah. Ada jawapan dia tadi. Jawapan tadi dah tahu. Okey, pertama, perkara yang dilarang ialah jangan memalingkan muka. Jangan jalan atas bumi cara sombong. Jangan berjalan cara sombong lah dan turunkan suara kamu. Okey. Dan kenapa dilarang dari itu? Kenapa dilarang benda-benda 3 dari itu? Kenapa? Sebab mengelakkan daripada kita bersifat dengan sifat orang-orang yang lepas itu Nabi ditegur betul tak? Bila Nabi kan? Abasa.
Apa cerita surah tu? Nabi berbicara dengan orang-orang berada juga orang yang Pemimpin. dia macam Dia palingkan daripada siapa? Orang yang buta. Siapa Abdullah? Abdullah bin Umi Maktum. Yang buta datang jumpa Nabi. Nabi pun memalingkan muka dia. Nabi tak sengaja nak begitu. ada tu itibar dia. Lepas Nabi dituduh. Okey, pasal-pasal lah kan. Amar, orang buta. Very interesting dia baca surah tu. Dengan makna kita akan ingat sejarahnya lah. Okey. Jadi itu akan menggambarkan sifat-sifat sombong, bongkak dan takabur lah boleh. Dan kenapa dilarang? Sebab berkaitan dengan sifat sombong, bongkak dan takabur. Sombong minta dan takabur. Sombong minta dan takabur. Jadi nak jalan macam mana sekarang ni? Kantin. Sederhana. Macam mana jalan dia dulu? Jangan macam kantin. Tak sampai Jangan sombong dan bongkak. Tapi kalau kerja apa bahaya. Kalau kejabat, ternyata ayat ni awak boleh kejabat. Jalan tak boleh cepat. Maksudnya jalan lah dengan cara yang biasa. Okey. Jalan begini, maksudnya apa tau? Jalan, okey, orang tu dia palingkan muka dia. Apakah sengaja atau dia buat? Dia ataupun Sengaja. Katanya sengaja. Dia buat jalan dekat atas bumi dengan cara sombong. Sengaja ke ataupun memang Sengaja. tak boleh mak, saya macam gitu mak, saya natural macam dia jalan. Tak boleh, benda ni memang diperbuat, barang tu di act out kan, dilakukan. Jadi jangan buat benda-benda yang maksud apa yang kita buat sebab nak sesuatu. Lepas tu dia kata jadi jalan macam biasa. Kena Kalau sejuk. jalan cepat memang kalau nak cepat Macam begitu. Jalan natural lah ni. Natural lah. Jalan Jalan biasa gitu. biasa. Tapi senyum lah jadi tak sombong. Nak senyum kan? Kalau tak senyum. Diri pun boleh. Tak payah senyum. Nanti orang Okey, sebab itu bila Nabi jumpa Nabi macam Nabi sambut dia. Nabi selalu beri salam juga. Salam Tak tepat. muka ke muka. Jangan tengok muka orang salam dengan dia dan orang tak nampak muka Nabi jelas kat sini. Itu cara Nabi salam. Yelah, itu memang beradab lah Ustaz. Caranya. Kadang orang salam, dia tak tengok muka. Tak. Itu orang. Nak cepat. Sebab itu. Tak tenung Tapi caranya yang betul macam mana kita kata Nabi SAW orang setiap menjumpa Nabi akan ingat muka dia. Nabi akan tengok muka dia front to front, face to face lagi kita kata. Tu salam tadi biar tengok. Betul lah, jangan salam. Tangan kat sini, muka kat sini. Tapi kalau malingkan. kalau orang ramai dan kita tak nampak hati, kita nak cepat dah Ustaz. Tak cepat pun, ni lah nak cepat pun pastikan ambil masa untuk lihat Tengok mata wajah dia. orang yang kita itu. Tapi kalau macam ni dalam kelas ni belajar, kita nak tahu macam mana. Tak respect kalau macam itu. Kalau tak suka gitu, tak bagus. Tak payah salam kat berjalan. Dalam menteri-menteri je. Dalam mesti tengok. Tak mesti lah Ustaz. Macam kalau yalah macam ceramah apa tak popular lah ceramah kat fizikal apa Nanti orang nak salam dengan dia kan. Dia kena lihat dia orang bawa. Lihat. Dia kena lihat. Orang yang salam tadi lihat dia tak lihat dia tak kisahlah. Yang penting dia yang kena buat tadi tu. Ya. Apa ditujukan pada jangan kamu memalingkan muka kamu daripada manusia. Jangan tengok muka orang. Nanti kita salam orang tu sebab bodoh nak tengok. Kita salam tapi dia tak tengok. Apa tu? Kita tengok dia. Kita tengok dia. Kita tengok dia tapi dia tak tengok kita. Apa? Yang dia kata. Okey. Dia jalan macam biasa. Jalan macam biasa. Jangan jalan-jalan. Maksud jangan jalan-jalan yang dibuat-buatkan. Baik. Ayat seterusnya. Wa ma yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsin. Bilakah kita boleh memegang tali yang kuat? Mana perkataan tali yang kuat sini? Mana sini? Perkataan tali yang kuat apa ayat ni? Bil urwati al-wuthqa. Bilakah kita boleh memegang tali ini? Ayat 22. Pegang tali.
Okey, ya. Bila? Orang yang telah menyerah diri pada Allah 100%. Jawapan sini kan? Mana jawapan dia? Yang ramai Muslim. Sebelum kata tu wa man yuslim wajha Allah wa huwa muhsin. Okey, sesiapa yang telah menyerahkan, maksud telah terima Allah lah. 100% lah. Masuk Islam 100%. Dan dia tu baik, maka situlah. Lepas tu dia boleh, maka situ fakad, maka dia telah memegang dengan tali yang kuat tadi tu. Apa maksud tali sini? Tali Allah. Agama. Okey, nama agama Allah. Okey, agama Allah sendirilah. Jadi maksudnya apa? Jangan harapkan orang lain untuk mempertahankan agama Islam itu sendiri. Pertahankan agama ini kembali kepada siapa? Kepada mereka yang telah menerima agama ini. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa muhsin wa Islam saja. Mereka yang telah masuk Islam, mereka lah dan layak yang boleh memegang tali yang kuat. Sebab itu harapkan orangnya untuk bantu Islam, jangan harapkan badan-badan Islam itu sendiri yang akan confirm pasti boleh membantu agama Allah dan mereka yang menganuti agama itu sendiri. Kalau orang lain bantu tu macam mana? Kalau agama lain bantu tu yang mengerikan sikit. Itu timbul Nanti persoalan. kita pula Timbul persoalan apabila ada satu persatuan badan Islam, badan negara Islam yang telah offer dia punya scholarship kepada pelajar-pelajar Melayu kita. Jadi timbul persoalan antara badan-badan Islam itu sendirilah dekatnya ini platform ni. Di manakah badan Islam tadi itu? Mereka kelahiran badan Islam yang kita lihat yang ada kat Singapura ni. Sekian-kian nak survive. Manakala yang bukan Islam tadi itu senang saja. Mereka minta 1 juta, dapatlah 2 juta. Senang saja. Okey. Kita macam mana? Kita ada macam-macam badan lah kat Singapura ni. Tapi yang menghulurkan bantuan kewangan ataupun pendidikan hanyalah sedikit sajalah. Jadi saya tahulah sampai sekarang ni yang DKM. Apa lagi yang satu? MTFA. Muslim Tasman System. Itu dua lah. Dari zaman saya mungkin zaman saya lah sampai sekarang masih lagi offer. Kemudian kalau kita kata situ badan ikrar dia tu, dia offer tapi ada syarat Ada syarat tak? Ada syarat. Kena bayar balik ataupun percuma. Kemudian tengok pada tanggung gaji, keluarga sebagainya lah. Jadi ada syarat-syarat, ada kesusahan. Padahal kita lihat ini mengatakan yang hanya boleh bantu, yang hanya boleh memegang agama tadi itu ialah mereka-mereka yang masuk Islam dan mereka lah orang-orang yang baik. Ini ada maksudnya apa? Maksudnya ada yang masuk Islam tadi itu dan dia itu bukan Muslim. Ada dua syarat bahawa Muslim, bahawa Muhsin, maka itulah dia akan pegang dari Allah. Tapi kalau orang yang bukan Islam, yang bukan Islam nak memberi bantuan kan? Kita ambil sebagai good gesture lah. Itu pemberian orang, maka kita terima. Lepas tu, mereka katakan tangan yang beri, yang kita kata tangan Islam siapa saja beri, maka dia tu lebih baik daripada yang kalau sampai orang bukan Islam bagi tersedih. Lepas tu, insiden tu berlaku, alhamdulillah, dia satu pembukaan mata bagi pada mereka yang Singapura. Jadi mereka akan berusaha lah, cuba memastikan yang mereka menjalankan sama tersebut. Bukan orang lain. Mungkin mereka, mungkin hayal, maka Allah berikan yang bukan Islam untuk bantu orang Islam. Jadi kesedaran lah, yang moga-moga berubah lah. Tapi kalau orang Melayu minta derma je, orang dah ngomel. Baru kasi sikit ngomel lebih. Mungkin awak live Ngomel lebih. Kalau orang bahasa lain banyak. Baik, ayat 23, apakah pengajarannya yang kita boleh dapat? Ayat 23 ialah wa man syafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fa yunabbi'uhum bima 'amilu. Innallaha 'alimun bi dzati sudur. Ayat 23, apakah pengajaran dia? Apa saja kita buat tak perlu maksudnya Apa yang kita buat tu kena nampak.
okey, apa yang kita terima lah. Apa yang kita terima dan kita perlu bersedia. Apa saja kita terima lah. Fala yasuka kufur. Kufurnya mereka kepada siapa? Nabi berdakwah. Nabi sampaikan mereka tak mau ikut. Jadi seolah macam tamparan bagi Nabi lah. Kekufuran mereka terkena kepada Nabi. Nabi sendiri. Kenapa? Bekas salah aku buat, stepnya salah, caranya salah. Apa Allah kata, janganlah sedih. Janganlah kau sedih ya Muhammad dengan kekufuran mereka tadi. Okey? Sebab kita jangan bersedih dengan apa yang kita terima daripada orang sekeliling kita. Terima daripada mana? Tapi ayat mengisahkan kufur kekufuran Jangan bersedih dengan apa yang kita Okey, nak ikut ayat, jangan sedih dengan kekafiran orang lain. Ajarannya jangan kita sedih dengan kekafiran orang lain. Itu ayat. Saya pula saya kata, jangan kita sedih dengan apa orang lakukan terhadap ini ataupun dulu misalnya bersedih kalau kita buat baik, kalau orang tak respon. Nabi buat baik tak? Tak Dia layan. sampaikan Islam. Tapi orang respon tak? Tak. Betul Nabi Allah kata, yang Muhammad fala jahadun ka. Janganlah kekufuran mereka menyedihkan kamu. Janganlah perbuatan mereka menyedihkan kamu. Kekafiran Ini orang konteks lain. ayat kekafiran. Kalau umum boleh yang lain tak? Semua boleh. Contoh lah kata apa? Bulan bonus sekarang jangan bersedih lah kalau tak dapat. Okey? Semua dapat. Lain orang tak dapat. Alamak, macam mana ni? Kekufuran Fala kekafiran yahzunka. Kalau Janganlah pasal kau apa? sedih dengan apa yang kamu. Kali kamu. Kalau mereka tak adil, maka Allah akan Teradi dia. hukum mereka. Ilaina marji'uhum. Okey? Itu maksudnya. Baik, siapakah mereka dalam ayat 24? Numatti'uhum qalilan thumma nadtaruhum ila azabil ghalidh. Hum, siapa hum ni? Orang kufur tau. Kafir aku tanya. Kafir. Kalau ikut ayat ni, ini zaman Nabi tu. Ikut ayat. Okey, siapa mereka ni? Hum ni? Kafir. Kalau ikut ayat ni, Yang kafir zaman tak? Nabi kan? Nama Nabi, okey. Orang kafir sana lah. Kafir yang Ada zaman musyrik. Musyrik Mekah, kafir Mekah, okey boleh. Itu pada zaman Nabi. Kalau saya nak tahu zaman sini, saya boleh tak? Siapa mereka sini? Yang menyemukan. Numatti'uhum. Hidayat. Yang kamu terima hidayat, yang berterusan. Okey. Sebab home sini, kalau kita lihat, biasa kembali kepada sebelumnya. Sikit. Kita cari siapa yang sebelum home sini. Ada home lagi? Marji'uhum lagi. Okay. Marji'uhum, fainunabbi'uhum, hum. Siapa home sini? Maksud mereka yang wala yahzunka kufruhu. Janganlah kekufuran mereka ini kamu menjadi sedih. Jadi orang yang kafir lah. Orang kafir, orang musyrik itu. Maka hum sini mengisahkan mereka yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW ataupun tidak mau menerima agama Islam. Okey? Mana numatti'uhum? Kami akan senang-senangkan mereka. Numatti'uhum. Qalilan, sedikit saja, tak banyak. Summa natarun, dan kami akan paksa mereka. Tarik mereka ila azabin. Azab yang sangat, mana garis? Mereka keras tu. Kamu syadid. ajaran Okey, nak kira lagi tak? Empat dah. tidak memenuhi Cukup kita sambung empat insyaAllah minggu depan. Dan kita ambil surah Ar-Rahman Ar-Rahman ke surah lain surah-surah yang ada. Ada nota dia. Nota minggu depan. Ar-Rahman minggu depan. Nota tak ada. Nota saya rasa Ustaz Matan dah kasi Bukan masuk Surah soalan. Ar-Rahman tak payah Ustaz Matan dah kasi kan?
Komplit semua? Cukup? Rahman boleh sampai habis? Dah cover semua? Cuba dah. Soalannya dah kajikan dulu. Soalan ada. Nota dah komplit.